8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff. In the dark. I am the light. Love is the right. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman Ju Street Market. Layari Facebook Taman Ju Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Yeah. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Dia dah hafal lah Syul. Ali paling panjang lah. Ali paling panjang. Tapi dia dah hafal. Semua dah hafal lah. Ya, tak Paling awal hafal dia. Kontut. Kontut. Dah, jom. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Lagu apa Dah lama tak buat lagu Selamat datang ke Maaf Cakap Podcast. Kita dah di part yang asas. Part yang ketiga. Part yang ketiga. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Okri. Saya Ali Gaban. Saya Ilham Fazil. Sebenarnya aku Aizat Yusof. Bukan Yusof Aizat Yusof. Aku nak tukar nama aku punya Facebook nanti lah malam ni. Okay, teruskan Ali. Sedikit recap di part yang kedua tadi. Sebenarnya tak salah pun. Belajarlah apa benda yang korang nak belajar di dunia ini. Betul. Kan? Sebabnya segalanya itu orang kata ilmu semuanya. Yang jadi masalahnya bila yang tak mau belajar ni. Itu yang masalahnya. Tengok yang orang tak mau belajar ni kan. Yang kata tak belajar pun tak apalah, boleh jadi kaya raya. Itu something wrong. Selagi orang tu mau belajar, tak kisahlah bidang apa sekalipun kan. Betul. By formal ataupun not, yalah bukan cara yang formal, tapi yalah unformal. Kita utamakan yang formal dululah kan. Yalah. Formal dan unformal lah. Melainkan kalau kata ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh follow pembelajaran secara formal, yalah nak buat macam mana kan. Benda pun dah tak mampu. Tapi selagi boleh belajar secara formal, belajarlah apa benda yang ada sekalipun. Kalau tanya aku, tak apa. Kalau kata nak dahulu ke agama kan bagus kan. Tak ada masalah pun dahulu ke agama, lepas tu baru belajar dunia. Betul. Orang kata tertinggal, tak adalah, takat berapa tahun je pun tak kan. Paling-paling 2-3 tahun je. Tak ada ketinggalan mana pun kan. Daripada tertinggal agama ni yang nak mengejar yang payah balik. Realitinya macam itulah. Kalau kata agama yang dah tertinggal nak catch up, dia akan guna biarlah lambat lagi. Tak apalah. Nanti boleh aku belajar agama. Tunggu pencen. Belajar ngaji nanti dia bila alah ni lancar dah kot. Tapi janganlah kan. Kenapa vaksin tak boleh percaya? Kan? Benda-benda agama ni tak nak percaya. Dua-dua tak percaya Kau dah nak buat apa yang kau nak percaya. Tak apa. Orang kata delaykan sikit ya. Kalau tanya aku untuk, yalah contoh lepas dah janam. Kalau kata di luar sana siapa ada anak-anak kan. Di luar sana kalau kata nak, orang kata curi masa sikit kan, mungkin berapa tahun, 5 tahun lepas anak habis dah janam, hantar belajar agama. Tak kisahlah hafal Quran apa semua kan. 5 tahun. Habis 5 tahun tu catch up je balik kan. Paling-paling aku kira lah plus minus dalam 2 tahun 3 tahun je dia akan kejar balik. Kan dia kejar balik untuk ambil SPM ke apa kan. Lepas tu boleh follow balik laluan yang sedia ada. Tak ada masalah pun.
kan. Macam kau dulu Macam tu lah, aku hafal Kan? Quran habis 5 tahun, selesai semua sekali. Cumanya aku tak sambung alim lah kan. Aku terus ambil SPM dalam masa 2 tahun. Betul dah, aku follow balik aliran yang ada kan. Ambil diploma, ambil degree. Habis. Semua dapat kan dia. Kau? apa yang kau Ni untuk netizen. Kau? ahli bagi Tak adalah kita bagi. Kita bagi, orang kata bagi cadangan. Yang mana orang tak bagi orang buka sikit minda. kadang-kadang orang keliru. Yalah macam contoh kalau kata tadi kita, kadang semua nak ikut kat hati je. Jad. aku terancang tengkuk kau. Rajang aku. Kepada netizen di luar sana, bersabarlah. Tak, sebenarnya dia lagi bagusnya dia tanya kalau ditanya Abang Zul Yahya sendiri, apa plan sebenarnya? Kan elok kalau kata Abang Zul Yahya sendiri cerita nanti plan dia macam ni, kan mana tahu benda tu bagus. Macam aku cakap tadi, baik kita ambil buat sempadan. Rasanya insya-Allah baiklah. Kan kalau kata orang highlightkan di sini sekarang semua, wallah alam. Kita pun tak tahu, kena tanya dia juga. Sebab kalau atas dasar type statement, kita tak tahu ayat tu adalah ayat sindir ke, menyinis ke, apa benda kita pun tak tahu. Itu kadang jadi halau. Salah faham. Salah, boleh jadi salah faham. Sibuk nak ajar-ajar sindir-sindir kan. Lepas tu nanti orang saman, alangkah pun bagi senang. Sikit dah kau kita tak tahu isu dia sebenarnya apa. Apa yang dia nak sebenarnya? Kau nak sindir-sindir, kau ingat kau apa? Kau? Game, kau kena buat game. Ada kan? Tak, bukan. Vaksin tak percaya, sindir percaya pula kan. Bodoh. Sabar, jangan bodoh kau orang. Tapi kita pun bodoh. Saya kata kita kalau kata kita ada boleh bagi cadangan ataupun yalah plan tindakan yang sesuai kan. Maknanya selebihnya pandai-pandai dia orang lah nak timbang tara. Rasa benda tu bagus, boleh buat, silakan. Kan. Kalau tak rasa sesuai dengan keadaan diri dan keluarga pun tak ada masalah. Dia yang jadi geram kan. Yalah yang condemn kan. Kenapa tak hantar anak sekolah? Padahal dia pun belum kahwin. Dia pun belum rasa kan. Contoh kalau dia ada anak sendiri, betul juga kan. Hantar anak aku pergi sini kan. Dia pun boleh terfikir kan tu. Ada yang condemn ni, kahwin pun tak. Tak payahlah menekan. Kahwin pun tak. Sebabnya isu kalau Islam je tahu. Kafir ke Islam? Aku dengan Kim tak kahwin lagi. dia dulu Aku tak cakap kau. Dulu isunya orang suka jadikan tempat pembelajaran agama ni last choice. Itu dulu. Maknanya anak dah tak lulus, tak boleh nak masuk MRSM, dah tak boleh masuk sekolah sains, dah tak boleh masuk apa-apalah. Kan baru hantar ke STAM. Bukan ke sekolah pondok ni lah. Kan bila UPSR anak tu teruk. Tapi sebenarnya dalam sekolah agama sendiri kita dah ada tetapkan syarat kemasukan mestilah Pak A kan, Pak A ke atas ataupun 3A ke atas. Maknanya kau nak menghafal Quran bukan benda yang mudah. Kan Korang-korang kan ada basic yang kau ada kat akademi kau bagus juga. Sebabnya hafalan kau nak guna otak ni. Kan nak guna otak banyak benda lah kan. Otak macam tak ada otak. Jadinya kalau kata agak-agak ni susah. Boleh insya-Allah. Cumanya kita pun nak di bahagian agama ni pun nak perform kalau bagus kan, kalau boleh. Nak orang kata adil lah. Kan janganlah kau ambil kira sana semua dah tak boleh. Mana kau menjadikan agama tu sebagai pilihan terakhir. Sedangkan nak masuk akhirat, nak masuk syurga nanti agama tu lah yang paling awal sekali yang dinilai. Kan ilmu agama tu jadinya tak salah kan. Yalah dia akhirnya last sekali bergantung pada ketakwaan kita juga kan. Jadinya tak salah kan kita dahulukan sedikit untuk agama kan. Selebihnya tak apalah kan, ambil mana-mana yang lain-lain tu insya-Allah tak ada masalah. Jadi janganlah kita menghukum kan. Hukum yang bukan-bukan. Tak tahu cerita sangat, diam sudah. Nak jelas lagi pergi tanya sendiri Abang Zul. Sendiri PM dia ke apa kan. Apa plan sebenarnya? Apa plan? Kan? Saya berminat nak tahu kan. Mana tahu boleh ambil contoh kan. Saya pun ada anak yang perlu saya gini kan. Terangkanlah. Betul-betul macam tu lah. Sebetulnya. Ini tidak. Kau nak ngentam kau ni. Dengan troll ni lain Apa hukum troll? Cuba ulas sikit ni. Ya troll ni apa maksudnya? Sarkastik, sarcasm, meletakkan satu komen sindir. Menyindir lah ni. Menyindir.
Kalau menyindir aku rasa tak salah kot. Menyindir. Kalau mengejek je. Dia mengejek lain. menyindir dengan menyandar. Oh, ni ada ni satu Bertinggik. Lain. satu artikel di Berita Harian. Kebelakang ini perkataan troll tiba-tiba menjadi buah mulut masyarakat. Okey. Di alam maya dan media sosial kerana menggunakannya sebagai medan menyatakan perasaan, perbalahan emosi dan bangkangan terhadap suatu perkara sehingga ada segelintir pemimpin politik terikut dan ada yang meraih gelaran Raja Troll. Oh, kenal? Siapa? Raja Troll. Rani Kulub. Kan, dia politik kan? Dia kata kan? Ahmad Maslan. Bukan, Najib kita kan? Najib kita. Bukan Najib kau, Najib kita. Apa sebenarnya troll? Mengikut Kamus Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, troll dalam bahasa Melayu bermaksud mengail tunda. Dengan memberi contoh Trolling tu. Trolling. Mancing. Contoh ayat dia mengambilkan sepanjang pagi mengail tunda ikan tenggiri. Itu Kamus Dewan lah. Dewan Bahasa dan Pustaka merujuk kepada Kamus Oxford pula. Troll adalah satu perbuatan yang bersifat menyerang dan provokatif yang dimuat naik sebagai catatan, yakni posting di media sosial bagi membangkitkan perasaan marah dan kecewa seseorang. Dalam maksud biasa, khususnya warga netizen, troll sama ada dalam bentuk ayat, video, gambar, karikatur atau grafik disebar luaskan dengan di dalamnya mengandung unsur menghina, mempelekeh, menyindir, mengejek nama, tubuh badan dan perilaku. Mengambil tafsiran di atas, jelas troll bukan bertujuan ke arah kebaikan. Ia terdedah kepada risiko untuk menghasut, menyebarkan pendustaan, membangkitkan permusuhan, menyemai kebencian dan menjatuhkan maruah individu yang menjadi mangsa troll. Jadinya kat situ kita jelas lah. Oh, tapi ni ada. Namun memetik ni dah ada ni, ada dah aku potong-potong sikit ni apa benda malah nak baca panjang sangat. Tak apa. Kita terus ambil kat sini Namun memetik kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, hukum menyindir atau troll di media sosial yang menyalahi hukum syarak adalah haram dan ia berisiko mewujudkan serta perbalahan sesama manusia. Haram, jadi jelas Jatuh hukum haram tu. Jadi jelas. Jadi jelaslah kat situ. Bukan dosa-dosa kecil-kecil. Jadinya kalau kata orang tu tak meredai, berdosa lah. Itu yang kena jadi minta Meredai. Tapi kalau orang yang meredai, maknanya dia tak ada masalah. sama-sama redha, nak mau cerita apa lagi dah sama-sama redha. Bukan troll Aku lah troll kau troll aku kan. Dan kita menganggap benda tu sebagai jenaka. Dan lain pula hukumnya. Betul. Kan kau troll orang yang kau dengan niat untuk menjatuhkan dia. Kan kalau kata mewujudkan permusuhan pun lagi kau suka. Itu dah haram lah. Kan. Lagi-lagi pula menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Tu aku cakap tadi apa, kalau kita troll dalam lingkungan kita macam Bergurau lah. Itu kira gurau kan. Hukum bergurau. Gurau ketawa. Dia jatuh hukum ketawa. Gurau dia. Kau aku buat kelakar. Hukumnya kau kena ketawa kan. Bukan aku. Maksudnya macam mana, boleh ke tak boleh kan. Tak boleh. Itu sebab kita sama-sama redha kalau kita bergurau kan. Tapi jangan dekat orang kau cakap kat public, kau post macam benda dengan niat kau nak menjatuhkan. Aku pernah dengar satu ustaz ni cakap, dia kata ada juga Nabi, sahabat Nabi yang suka bergurau. Gurau. Dia bergurau. Ada tu. Siapa nama dia? Nama lupa. Itu yang dia kod mabuk Kan yang dia jual yes, kawan dia tu. Dia jual kambing. Dia bukan kod mabuk. Dia memang kod mabuk. Ya ke? Bukanlah. Dia. Pergi rujuk. Sebab yang aku tahu yang pasal kau cakap lah tadi. Bergurau, dia suka dia pernah jual kawan dia. Kawan dia punya kambing kan. Bukan kawan dia. Dia pernah jual kawan dia. Ada satu kisah ni. Cerita. Dia ada yang kisah dah, aku lupa nama dia siapa. Dia ni satu sahabat yang bila dia ada, Nabi akan ketawa. Okay. Sebab dia lucu. Ada satu kali ni Sayyidina Abu Bakar nak pergi Nu'aiman. Dia satu kali tu Sayyidina Abu Bakar kan saudagar. Dia cakap dia nak pergi berdagang, dia nak pergi mana lah. Lepas tu dia cakap dengan Nabi, Rasulullah, bolehkah aku bawa Nu'aiman? Lepas tu Rasulullah cakap, buat apa kau nak bawa Nu'aiman kan? Tak ada, daripada dia tak ada buat apa sini, baik aku bawa dia kan. Lepas tu dia ni jadi diikut lah. Diikut tapi tugas tak ada.
Lepas tu ada satu lagi sahabat Nabi ni yang ikut Sayyidina Abu Bakar. Tugas dia jaga makanan. Okay. Lepas tu satu hari tu yang jaga makanan ni dia jenis yang taat tau. Sayyidina Abu Bakar cakap jangan. Aku dah dapat. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pergi berdagang. Yang ni jaga makanan. Nur Aiman ni lapar. Betul. Dia cakap bagi aku makan. Lepas tu dia cakap tak boleh, kena tunggu Sayyidina Abu Bakar. Yes, amanah dia kan. Ni amanah ni. Lepas tu dia cakap bagi aku makan, tidak aku buat hal. Cakap tak boleh. Lepas tu dia dapat idea kan. Okay, tak apa. Dia gerak, dia jumpa yang jual orang tu. Kaya kan. Ni saya ada satu hamba. Nak dijual. Tapi dia ni ada satu tabiat buruk. Apa? Kalau orang nak tangkap dia, nanti dia cakap jangan tangkap aku orang merdeka. Lepas tu dia jual murah, berapa dirham tu kan. Okay. Lepas tu dia yang orang tu jual 250 dirham. Dia punya 25 dirham dia. Dia pergi, orang tu pergi tangkap yang seorang ni kan. Ambil dia dah ambil. Lepas tu cakap jangan tangkap aku orang merdeka. Aku dah tahu kau punya keburukan. Jadi lepas tu kau punya play, nak lepaskan diri. Nur Aiman ni dah ada duit. Dia beli makan. Lepas tu dia siap beli hadiah untuk Nabi. Dengan duit tu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar balik tanya, mana yang jaga makanan ni? Nur Aiman cakap, aku dah jual dekat pasar. Macam tak bersalah. Macam tak ada apa-apa. Lepas tu cakap, kenapa kau jual? Dia tak bagi aku makanan. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar beli balik lah. Dia akan balik kan. Lepas tu balik, dia cerita dengan Nabi. Dia cerita dengan Nabi kan. Nabi ketawa kan. Lepas tu ada satu lagi kisah. Tu agenda. Si Nur Aiman ni juga buat hal. Dia sembelih unta kan. Ada satu rombongan. Nampak tu. Rombongan ni kira macam nak belajar pasal Islam. Bawa kira unta paling kualiti lah. Dia parking depan tu kan. Depan rumah Nabi. Lepas tu rombongan tu pergi masuk dalam rumah Nabi lah, bincang. Yang kat depan tu ada Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Memang kaki perang punya yang jaga kan. Lepas tu si Nur Aiman datang, dia orang tengah berlepak kan. Lepas tu Sayyidina Umar cakap, Nur Aiman, kau tengok unta tu. Ni unta mahal ni. Kalau kita buat sate ni bagus ni. Nur Aiman cakap, betul ke? Boleh? Ni kita boleh buat sate ni. Potong je lah. Tak apalah. Lepas tu ingat Sayyidina Umar ingat gurau, berbual gurau kan. Dia bergurau. Sekali dia bercakap main-main je lah dengan Nur Aiman. Sekali dia tulis, sekali dah tombang dah. Lepas tu dia macam lurus bendul je kan. Dia buat je. Lepas tu dia cakap Dia memang suka bergurau. Kalau Nabi cari aku, jangan cakap aku kat mana. Lepas tu dia lagi, nanti bila dah tenang aku balik, kita bakar sama-sama ni. Sambung balik. Kita bakar unta ni sama-sama. Lepas tu yang Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah, dia tak tahu nak buat apa kan. Benda tu mahal tau. Lepas tu dia lari lah. Dia pergi paling ujung kampung, ada seorang sahabat juga duduk situ, tengah gali perigi kan. Lepas tu dia cakap, wahai sahabat Nabi, boleh kau tolong aku? Lepas tu dia cakap, kenapa? Aku ada orang jahat kejar aku ni. Aku nak duduk dalam ni, tapi kau jangan beritahu kalau orang tanya aku kat mana. Lepas tu dia cakap kan sahabat Nabi semua kan. Dia cakap, boleh lah. Walaupun Rasulullah yang cari aku. Lepas tu dia cakap, kenapa pula kan? Walaupun Rasulullah. Dia cakap, yelah, dia fikir kan, tak mungkin Rasulullah sampai ujung ni yang nak buat apa kan. Dia pun tak tahu siapa kerja dia kan. Tak apalah, kau duduk situ. Lepas tu yang kat rumah Nabi keluar tengok dah tumbang unta. Dia cakap, kenapa ni? Siapa yang buat? Lepas tu Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, Nur Aiman ya Rasulullah. Tak boleh buat apa kan. Lepas tu dah tahu betul. Tak boleh buat apa. Lepas tu dia cakap, kau pergi cari unta yang baik, lepas tu ganti dengan ni kan. Supaya orang ni tak pandang rendah pada Islam kan. Dah settle, jom kita cari Nur Aiman. Cari lah semua sampai ke ujung tu lah. Lepas tu jumpa orang ni. Dia cakap, nampak Nur Aiman tak? Lepas tu dia dah janji tadi. Lepas tu dia cakap, saya tak ada nampak Nur Aiman ya Rasulullah. Tapi tangan tunjuk. Tunjuk mau pergi. Tak boleh tipu kan. Tapi betul lah cakap tak nampak, tapi tangan tunjuk kan. Sahabat kan. Bagi hint. Tapi kena lah lepas tu dia. Tapi dia memang seorang sahabat yang kalau dia ada, Nabi mesti kita tahu kelebihan dia. Walaupun dia buat hal macam tu. Lepas yang buat hal Nabi Rasulullah wafat pun, dia pun ada buat hal juga. Yang tu aku tak ingat. Yang dekat masjid. Dia dah yang tu. Rasulullah dah wafat. Dia dekat masjid tau. Lepas tu ada orang buta ni tanya dia nak tumpang kencing. Si Nur Aiman, sini. Dia ajak kat dalam masjid kencing.
Lepas tu yang sahabat-sahabat Nabi ni macam asal kau kencing ni? Tak ada, ada seorang pemuda tadi suruh aku kencing kat sini. Aduh. Semua kata ni Nuaiman dah ni. Tak ada orang lain dah ni. Tapi orang buta tu kena 2 kali 3 kali. 2-3 kali kena. Dia keluar, lepas tu aku nak cari orang yang tadi tu. Lepas tu dia bawa lagi bagi situ. Nuaiman dia cakap, siapa yang tadi? Tapi dia bawa lagi orang buta tu. Kekek. Tapi dah nama sahabat Nabi kan. Syurga. Ada orang yang marah, walaupun marah macam mana pun tetap sahabat-sahabat bagi tahu dia radhiyallahu anhum kan. Tapi itu still dalam kelompok dia. Memang dia dah faham sangat perangai kawan dia macam mana. Macam aku dengan aku pun dah faham perangai kau. Macam Ali gurau macam mana, Hilal macam mana kan. So kita tak ada masalah benda tu nak gurau kan. Betul lah, betul. Bila kau tak kenal pun orang tu, tapi tiba-tiba orang tu keluar ni kan, kira macam meluah perasaan ke, dia terus habis. Wow, dia hentam kan. Lepas tu orang sound, kau ni pembaris lah benda macam sial. Padahal kau dah mulakan dulu kan. Kena start macam orang kata percikkan api lah. Kan tinggal ada yang datang lagi Simba dek kerana kupu-kupu. dek minyak tanah. Aduh. Itu yang jadi masalah kadang orang bergaduh sama sendiri. Kau tak ada kena pun. Kau nak gaduh dalam tu sampai aku tengok beribu komen kan. Beriu gaduh cakap alamak. Kalau lagilah berita harian ke apa punya kan. Kau tengoklah komen bawah tu. Ya Allah macam cerdik pandai habis bawah. Macam tak ada akal Ui gila. Macam KKM upload gambar. Gila lah. Teruk Yelah yang macam kes sahabat Nabi tadi kan. Walaupun dia keadaan begitu, mungkin ada orang yang tak kenal dia. Kan? Kadang-kadang ada sahabat sama-sama sahabat sendiri akan beritahu biarkan kan. Dia orang kata dia tu dah dapat title radhiyallahu anhum kan. Nabi pun beritahu bahawa Nuaiman akan masuk syurga sambil tertawa kan, kerana dia suka membuat aku tertawa. Maknanya Nabi bila dah cakap sahabat Nabi ni masuk syurga, memang jaminan lah. Kan? Maknanya apa yang dibuat, maknanya itu selebihnya dia dengan Tuhan. Tapi kalau kata dia dah dapat title radhiyallahu anhum, maknanya Allah Subhanahu Taala dah redha dah dengan dia. Nak apa lagi dah? Betul. Syurga gila balasan dia kan. Dia orang dapat title radhiyallahu anhum kan. Sebab tu kata kita hidup kat dunia ni, target sebenarnya kita nak dapat redha Tuhan je. Betul. Dan kita masuk syurga pun kalau ikutkan bukan dengan amalan kita. Betul. Dengan orang kata rahmat Tuhan je kan. Allah SWT redha dengan kita, dia bagi rahmat, kita masuk lah. Dia rahmat kan. Maknanya kita ni dapat masuk syurga atas dasar belas ihsan Allah SWT je. Maknanya Tuhan ihsan pada kita, kasihan pada kita, rahmat pada kita, redha pada kita, insyaAllah. Sahabat dia dapat benda tu lah kan. Maknanya dia mengejar redha Allah tu. Dia mengejar redha tu sampailah dia dapat redha Allah tu kan. Kalau kata kita nak tengok dari segi apa perangai buruk dia tu, wallah alam lah kan. Kita pun tak tahu buruk dia tu macam mana. Kalau kata nak dibandingkan kita, lagi mungkin benda tu baik lagi kan. Buruk kita ni tak tahu berapa ratus buruknya kan. Maknanya kalau kata buruk dia tu kan, sebabnya buruk dia tu pun dapat redha Allah kan. Kita punya buruk ni wallah alam tak tahu kat mana. Kan. Kita boleh relate dengan ibarat dia macam itulah kan. Ibarat dia macam itu. Sahabat ni punya yalah mulia kan. Tak tahulah debu-debu yang melekat kat kaki sahabat tu lebih mulia daripada kita ni. Allah alam lah kan. Tu lah kalau macam benda troll ni, kita macam dah troll kan. Lepas tu bukankah kalau macam orang tu tak maafkan kita dia memang kena berurusan dengan manusia orang dulu tu kan. Kalau macam kita dengan Allah, kita minta taubat Allah bagi. Tapi kalau dengan orang kena jumpa orang kan. Tapi macam mana kalau dia orang still troll, tapi tak macam tak ada apa-apa kan. Kerja kau macam nak ngencap orang berapa kau punya mengencap kan. Selebriti punya ayat encap. Yalah. Kau selebriti je. Babitkan aku pula. Dia punya saham dosa tu kan antara ni kan. Apa orang cakap dosa kering kan. Dosa kering. Dapat saya saja ibarat macam orang kata dunia tanpa sepadan dah. Kau nak melakukan dosa tu pun tanpa sepadan dah. Beringat je lah. Last kali takwa je. Kau ada takwa pada Allah, kau ada takwa pada Tuhan. Yalah, bila takwa ni kau takut.
Kan kau tahu sempadan, agama cakap macam gini. Takwa itulah namanya takwa. kan. Bila kau ada ketakwaan, kau akan yalah automatik terhalang untuk melakukan benda-benda yang pelik-pelik ni. Betul. Kan kau nak troll. Automatik kau akan fikir kalau aku troll apa aku dapat. Betul. Contohlah, kalau kau tu memang kau punya ayat troll tu paling power lah. Duduk dalam ruangan komen, yang komen pun beribu, tak ada siapa baca pun. Ya aku rasa baca kau seorang je. Yelah. Tapi silap yang tukang punya posting tu tak baca pun komen kau. Apa kau dapat? Ni lah. Apa dia? Malaikat tulis lah. Belah kiri pula tu tulis. Kalau belah kanan sedap. Aduh. Kalau lah orang baca kan, dan benda tu pula Disebarkan. Fitnah pula. Aduh. Dah jatuh fitnah. Sekarang kan ada isu pula dekat kan baru ni kan Malaysia kini kan kena bayar saman 500,000. Isu Kenapa dia apa? bukan sebab Kenapa? posting. Disebabkan komen yang ada dalam posting tu. Isu dia kena bayar 500,000. Maknanya sekarang dah undang-undang tu dah terpakai bukan di posting saja, di ruangan komen. Sebab dia mengundang Ya. kan? Mengundang orang untuk komen yang bukan-bukan Pun dah jadi tu Kena bayar 500,000. Apa dapat kan? Itulah. Yalah. Maknanya dalam Kena jaga-jaga dalam zaman yang serba canggih, serba tak ada sepadan ni, beringat-ingat lah. Hiburan tu boleh. Hiburan tu member lah. Tu aku rasa jenis tak ada member lah orang yang jenis type ni kan. Kalau dia ada member, dia tak ada masa nak type tengok komen kan. Sunyi. Kalau ada member berbual. Yalah, macam kita sendiri pun dalam tak bersosial lah dalam apa benda yang kita bincang sekalipun dalam podcast ni, kita tetap letakkan garis sempadan. Ada kita punya batas dia lah. Batas dia. Bukannya nak berlebih-lebih itu kan. tak boleh juga kan. Silap aku akan tegur kau kalau kata terlebih. Ada ni aku kalau kurang kita tambah. Kalau berlebih aku rasa ni bahaya. Stop. Betul. Bukannya boleh. Dia kena ingat satu je. Tak kisahlah undang-undang dunia ke, undang-undang agama ke, kan. Memang ada. Setiap benda tu ada batasan dia. Kan, beringat je. Kan? Jaga. Jadilah orang yang memberi manfaat berbanding kau yang itu. payah tu. Sebab itulah betul. Kena bagi yang manfaat lah. Sebab aku suka komen yang bukan-bukan lah. Tak. Ya ke? Tapi Tak, kau aku dekat suka. member. Kalau kau Untuk page lain tu tak ada lah. Sebab aku suka baca ke komen-komen. Kan ada yang kaki troll, ada yang betul juga cakap dia. Dan ada bila ada gini tau. Ada hal-hal komen ni kan. Ada yang kita bila baca, kita rasa macam betul tau. Lepas tu bawah dia ada komen kan. Kiwak tak betul lah budak dia cakap kan. fitnah. Tak tahulah. Ini betul. Rupanya ada yang balas balik, counter balik dengan gini kan. Apa ke sudahlah. Benda tu tak habis kan. Ni benda-benda kalau kata benda yang melibatkan fakta, kan, benda yang melibatkan ada rujukan. Kena jelas lah rujukan dia. Memanglah nampak macam ilmiah. Aku pun boleh bercakap benda yang konon-kononnya nampak ilmiah, nampak pandai. Tapi benda yang kalau kata digarap dengan bahasa-bahasa yang indah, tanpa ada sebarang rujukan dan fakta yang betul, jadi real lah. tonggang terbalik juga nanti lah sekali kan. Orang boleh menipu lah. Dan benda tu boleh jatuh fitnah lah. Kan? Sebab sebenarnya kita pun kena bijak. Kau nak memilih fakta atau rujukan bukan di media sosial. Kan? Dah ada punya channel iaitu buku. Kan, cari buku baca. Kan. Kalau kata halwa-halwa kepala otak, halwa mata untuk bahan bacaan santai, latihan-latihan otak, bolehlah baca kat media sosial kan. Itu je. Ini kau nak mencari vaksin ni solid tak solid dekat media sosial. Memang tak lah. Kau pun kena pergi jurnal, kena pergi laporan kan, pergi website yang sebetulnya, tempat yang betul kan. Ini tak dapat kat mana. Aku baca kat komen tu tadi. Bukan posting, komen kan. Lepas tu ada yang screen capture kan. Ingatkan screenshot tu daripada website. Rupanya capture tu daripada komen juga. Kewak komen, gambar komen juga. Di atas. Dia bawanya pergi komen tempat lain kan. Dia rasa betul kan. Itu bahayanya. Dia lagi tu perasaan dia ingat dia betul tu. Tu bahaya tu Ui, bahaya. Bahaya. Dia kadang orang cakap bila dia ingat dia pandai kan. Itulah permulaan bodoh. Kan. Permulaan bodoh. Kalau kau dah terasa kau pandai, itulah permulaan bodoh. Bila cakap kau
Aku Aku lock li ke tak anu. dia macam Flash pula bunyi dia. senang Di mana Permulaan pemulaan bodoh. bukan. Bila kau dah terasa pandai. Bila kau dah sebenarnya itulah permulaan bodoh. Betul. Dia senang dia punya apa? Baik ah. Okey. Dia contoh kan. Kau nak sedapkan lagi je. Dah habiskan dia dulu. Dia macam apa? Aku tak suka ustaz ni. Dia boring. Ustaz ni pula aku tak suka, dia banyak gelak. Ustaz ni aku tak suka pula. Serius Buat sangat. nak marah sangat. Ha. Lepas tu kalau setakat cakap jawab macam ni aku pun boleh. Ya. Itu kan. Dah start dah tu. Tapi sebenarnya dia tak ada apa. Benda tu yang membuatkan kau ni benda ni boleh fikir. Jadi macam tu. Dia macam dia boleh gigit benda tu, sebenarnya tak boleh. Ilmu dia tak sampai situ lagi kan. Tapi dia cakap dia boleh fikir, tak boleh. Benda-benda yang orang kata buat pandai-pandai lah. benda-benda yang ikut memang itu Quran punya, hadis punya kan. Kita tak boleh buat pandai, betul tak? Kita Tak mesti boleh. jumpa Benda tak boleh ikut nafsu. belajar cikgu kan. Benda tak boleh ikut nafsu. Kita macam faham maksud kata kau. kita belajar kitab ni. Aku dah belajar kitab ni, kau baru kitab tu. Yalah. Tapi belum tentu kau faham lagi kitab tu betul kan. Kau kena juga tengok dia punya macam mana Yes. kan. Gitu lah. Apa ayat yang nak cantik kali? Nak hancak gitu. Ali dah create ayat tadi. Apa tadi? Bila 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 kau dah terasa pandai, bila kita dah terasa pandai, maka di situlah permulaan bodoh kau. bukan. Habis? Di situlah terbukanya pintu kebodohan kita. boleh jadi quote Sebenarnya Second lock Tadi first lock. Second benda lock. ni ramai dah. Oh, Yalah, ya. benda-benda alim ulama dulu beritahu kan. Dia yang mengaku pandai ni syaitannya. Dia mengaku dia betul. Syaitan je. Kan. Kita terasa kita pandai sekali. Gini tengok. Kan. Sebab aku tengah cari siapa ada cakap pandai yang gitu kan. Jadi aku nak setankan aja. Kadang-kadang bila kita terasa kita pandai, kita kena ingat yang kita pandai ni Hanyalah sementara. sebahagian daripada ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan tu ibarat yang kita tahu ni ibarat jarum cucuk dekat air, angkat. Yang melekat dekat jarum tu. Itu saja. Itu je yang kita tahu. Penuh lautan tu. Uish. Kan luas tu ilmu Allah tu. Betul. Kan. Celah mana kalau kata kita nak kata kita pandai. Adalah sedikit kan. Untung-untungnya dapat memberi manfaat pada orang, alhamdulillah. Kalau tak, lebih kepada menjahanamkan diri sendiri dengan orang lain, lagilah. Betul. Lebih daripada setan lagi. Setan atas setan. Setan. Apa yang setan atas setan? Lucifer. Kau ni banyak tengok movie. Setan iblis atas dia. Kau bawah iblis Okey, aku sikit nak je. tanya ni. Apa beza iblis dengan setan? Satu kapal lah tu semua. Iblis Okey. bos, setan Anak-anak. anak-anak. Iblis Jin? yang dulu Jin? malaikat Azazel. Azazel. Jinut. Yang Tak lah. di- Kita tengok hierarki dia. Hierarki. Kan yang dibuang daripada syurga tu kan. Tengok. Ilal ada. Hierarki setan. Dia asal. Dia ikut peringkat umur. Aizat. Janganlah. Ali tak ada lah. Ali tak ada lah. Aku dengan Hakim lah. Label. Selevel lah. Label. Kira kerja sama kan? Kita sama lah. Kau buat ni, dia pun buat ni sama. Okay, aku dengan Hakim Backup. Kalau kau tak kerja. project manager lah. Kau CEO. Jangan lah. Tak, atas dia yang kita sedia maklum, atas tu iblis lah. Dia asalnya kan malaikat. Malaikat. Dia lah si Azazel tu lah. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Dia lah ingkar perintah Allah SWT. Dia pun dihalau lah kan, daripada syurga. Jadilah maknanya daripada situ keturunan dia. Dia malaikat Azazel. Malaikat. Dia Ketua malaikat dulu ni. apa tugas dia sebelum dia? Malaikat lah. Malaikat lah. Yalah, tugas dia apa? Ya kan malaikat ada tugas-tugas dia. Yalah tak tahulah aku. Tak tahu Dia ketua. Tugas dia ketua segala malaikat. Ada aku dengar cerita, tak tahu betul tak ni. Betulkan kalau salah. Tak tahu. Correct ni. me If I'm wrong. If I'm wrong. Yes, okay. Ni cuba aku dengar nak kepastian kan. Apa yang Okay. Ali tengah cari. Jadi Jadi aku cerita dulu lah. Okay. Apa yang kau faham lah. Bukan faham lah. Apa yang kau dapat tahu. Aku tahu lah.
Bukan aku tahulah, ni dengar cerita. Okay. Apa yang iblis ni dia ketua kepada malaikat. Okay. Masa Nabi Adam, sebelum Nabi Adam dijadikan, Yes, betul. ada kira macam ada dengar ada satu malaikat yang akan dibuang dari syurga. Oh. So yang semua malaikat ni doa. Minta didoakan. Minta dia doakan sebab dia paling dekat. Paling atas. Dia paling atas kan. So dia dah doakan semua tapi dia lupa doakan diri dia sendiri. So bila Nabi Adam sebab dia rasa dia selamat lah. So bila Nabi Adam ada rupanya dia. Betul ke? Betul Lihat yang kita tahu cerita macam itu. Betul. Kau pernah dengar cerita tu? Aku dengar yang sama. Tu aku cakap dia doakan tak yang pasal Allah dia cakap pasal akan ada satu malaikat yang yang akan dibuang dari syurga. Akan dibuang dari syurga. Jadi malaikat lain tak tahu ni sahih ke tak tak tahu. Malaikat lain minta Iblis Azazil dulu lah minta didoakan untuk yang lain, tapi dia terlupa untuk doakan diri dia. Dan akhirnya bila Adam dicipta, dialah malaikat yang akan dikeluarkan daripada syurga. Kita tak tahu cerita tu sahih ke tidak sahih. Jenis makan kibas ni. Ada ain pula tiba-tiba tengah. Kalau salah inilah kita akan cuba carilah mana sumber dia. Salah, betulkan kami. Sebabnya dalam sini dia beritahu Azazil merupakan nama asli dari Iblis yang merupakan ketua daripada bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahawa nama asli bagi Iblis adalah Al-Haris. Dia keturunan jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Okay. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum diciptakan Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat. Dan khazin al-jannah, iaitu bendaharawan syurga, selama beberapa puluh ribu tahun sebelum menderhaka kepada Allah. Nama Azazil dapat ditemui dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya kitab tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Baghawi. Perkataan Azazil merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu Aziz yang bermaksud terhormat, berharga, sangat kuat, dan Il yang merupakan penamaan Allah pada zaman Arab kuno. Azazil secara harfiah bermaksud makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Azazil terdiri atas Al-Azaz yang bermaksud hamba dan Al-Il yang bermaksud Allah. Perkataan Al-Azaz berasal daripada Al-Izzah yang bermaksud kebanggaan atau kesombongan, atau dapat dimaksudkan sebagai makhluk yang membawa kesombongannya milik Allah. Dinamakan demikian kerana ia tercipta daripada api. Perkataan Al-Azaz terdiri daripada 4 huruf, iaitu huruf Ain, Zai, Alif dan Zai yang kedua. Masing-masing huruf menunjukkan sepak terajang Iblis kerana setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya. Daripada huruf Ain muncul perkataan ulu, kesombongan. Daripada huruf Zai muncul perkataan zuh, iaitu sikap ni takbur. dipecah-pecahkan Daripada huruf Alif muncul perkataan iba, iaitu penentangan, dan istikbar, sifat angkuh. Kesombongan, sikap takbur. Penentangan dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki Iblis. Inilah tafsir nama asli Iblis, iaitu Azazil. Maknanya Iblis lah atas sekali. Tak letak nama Azazil anak Ish, kau ni. Cerita X-Men ada Azazil. Ada X-Men first class yang merah tu. Kan first class kan? Azazil. Azazil. Yang boleh zup zup. Lepas tu ni ada lagi dia ada wujud fizikal. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat. Kharubiyun, memiliki tempat di beberapa langit, mendengar berita-berita rahsia Tuhan, dan masih banyak lagi. Sebab tu dulu kalau orang baik dengan jin dan iblis ni, dia tahulah rahsia-rahsia kan. Dia boleh orang tilik. Boleh meramal masa depan. Setelah ia enggan bersujud kepada Adam, Allah memanggilnya Iblis dan mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah, cemerlang, menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Dah ada ni Yelah, aku tak tahu pula yang ada orang dah. Yelah, ada contoh-contoh fizikal tu kan. Yelah.
Setelah ia enggan bersujud kepada Adam, Allah memanggilnya Iblis dan mengubah mukanya kepada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti apa ni? Tak faham. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Sahih ni cerita ni. Wallah alam. Tapi lah ini lah. Pendapat kedua adalah nur atau cahaya. Ada pendapat banyak lah. Nur atau cahaya iman telah ditarik balik dari wajahnya. Wajahnya masih sama seperti dahulu, hanya tidak bercahaya. Azazel diberi umur sehingga pada hari kiamat dia janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan untuk menemaninya di neraka jahanam kelak. Kan, permintaan Azazel kepada Allah, berkata Iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Al-Hijr. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Kisah Azazel panjang ni. Nanti boleh lah kita buat satu episode jauh-jauh. Nak buat kisah? Tak lah. Seksa. Oi, terseksa aku. Syaitan. Tapi itulah, itu bahayanya Sikit lagi boleh? Boleh. Diriwayatkan bahawa malaikat Israfil telah membaca tulisan di Lauh Mahfuz tentang seorang hamba Allah yang telah beramal ibadat kepada Allah selama 80,000 tahun. Tapi ibadatnya itu ditolak dan dia dilaknat oleh Allah. Nama hamba Allah itu tidak dijelaskan dalam catatan tersebut. Oleh sebab itu Israfil terlalu berduka cita dan menangis kerana khawatirkan dirinya sendiri yang dimasukkan dengan hamba Allah tersebut. Ini yang kau cerita tadi. Maknanya dalam Lauh Mahfuz Israfil telah baca. Dia ada terbaca satu. Dia Lauh Mahfuz ni kau faham kan? Tahu apa kan? Satu buku, satu kitab yang dah ditulis kejadiannya sampai hari kiamat. Semua dah ada dalam tu dah. Tertulis di Lauh Mahfuz tu. Jadinya Israfil telah membaca. Jadi dia kata ada seorang malaikat kan. Dia kata sini dia beritahu makhluk hamba Allah yang telah beramal ibadat kepada Allah selama 80,000 tahun. Tapi ibadatnya itu ditolak dan dia dilaknat oleh Allah. Jadi Israfil, malaikat Israfil ni sedih lah. Dia khawatirkan diri dia. Para malaikat bertanya kepada Israfil untuk mengetahui kenapa dia menangis. Lalu Israfil menyatakan apa yang telah dilihatnya di Lauh Mahfuz. Para malaikat semua ni turut menangis. Masing-masing khawatir kalau keadaan yang amat malang itu akan berlaku ke atas diri mereka. Dalam keadaan berduka cita itu, para malaikat itu tiba-tiba teringat kepada Azazel, hamba Allah yang terkenal dengan doanya yang paling mustajab. Lalu mereka mengambil keputusan untuk pergi meminta pertolongan kawan mereka yang bernama Azazel itu. Secara beramai-ramai mereka pergi menemui Azazel. Kepada Azazel mereka ceritakan masalah mereka hadapi itu dan seterusnya meminta Azazel berdoa supaya nasib amal itu tidak melibatkan mereka. Azazel pun berdoa untuk para malaikat itu tetapi terlupa hendak mendoakan dirinya sendiri. Dan sebenarnya Azazel sendiri pernah melihat satu surat di atas pintu syurga yang mengisahkan tentang seorang hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang enggan mematuhi satu perintah Allah. Lalu Azazel mengutuk hamba Allah yang ingkar itu selepas memohon. Dia sempat dah kutuk dah. Kutuk diri sendiri. Yalah maksudnya. Selepas memohon keizinan untuk berbuat demikian daripada Allah, maka terlaknatlah hamba Allah itu selama 1000 tahun. Tidak disangkanya bahawa hamba Allah itu ialah dirinya sendiri. Kedua-dua suratan yang tercatat di Lauh Mahfuz dan di atas pintu syurga itu sebenarnya mengenai diri Azazel sendiri. Iaitu apabila dia enggan mematuhi perintah Allah supaya sujud kepada Adam, sejak itulah namanya diubah daripada Azazel kepada Iblis. Dan seterusnya Iblis atau Azazel ditolak dari pintu rahmat Allah untuk selama-lamanya. Jadi jelas Jelas. Macam yang kita tahu lah, kita tadi, betul lah. Dia minta doa tu kan.
Siapa Sebab tu dalam adab kita berdoa pun waktu kita tak kisahlah sembahyang hajat ke, berdoa ke ataupun kita bangun malam, kita berdoa minta apa hajat kita pada Allah kan. Janganlah orang kata sesekali terlepas untuk mendoakan diri sendiri. Betul. Kau dah doakan untuk kawan-kawan kau ni dah, itu ini kan, gerbuk apa semua. Untuk diri sendiri kau terlupa kan. Kenapa tak doakan diri sendiri? Selalunya doa macam kita dulu wahai Tuhan kau pulihlah dosa-dosaku. Dosa-dosaku 2000 apa aku kan. Cerita dulu kelemahan diri kita kan. Lagi bagus cerita keagungan Allah kan. Cerita kemuliaan Nabi Muhammad SAW kan. Lepas tu baru kita masuk dengan lemahnya diri kita kan. Hamba yang orang kata selalu kurang bersyukur kan, selalu buat dosa. Banyak alpa kan, banyak tak perintah-perintah Allah tu banyak kita ada yang kita buat, kalau buat pun tak komplit kan, tak sempurna asal boleh. Mana kita cerita kelemahan kita diri kita semua, standard kau nak minta sesuatu lah kan. Kau dah cerita kelemahan kau semua, baru kau minta kan, minta bantuan macam itulah. Doa mula-mula starting lah dengan mak bapak kita dulu kan. Yang saudara-saudara kita mak bapak, selesai mak bapak, adik-beradik ke, keluarga ke kan, masuklah kita, keluarga kita kan, cerita apa semua, kawan-kawan kita kan, guru-guru kita. Lepas tu janganlah tertinggal umat Nabi Muhammad SAW. Doakan sekali kan. Aku ada dengar satu, tak tahulah ustaz ke apa masa tu, jangan lupa kita sedekahkan Al-Fatihah pada diri kita sendiri. Betul kan? Doanya untuk diri sendiri. Sedekah yalah. Kita yang minta kan. Kenapa tak minta untuk diri kita sendiri? Betul. Itu je lah. Alright. Terima kasih. Daripada kaki troll sampai ke sini. Yelah, sebabnya kita pengajaran kita tengok kita tengok kaki troll tu yang akhirnya boleh jadi iblis. Dan kau nak hati-hati nak troll juga. Sekarang tiba-tiba buka mata tengok kat cermin dah iblis dah kau. Jadi janganlah nak gurau lah dekat-dekat. Azan okay. Alright, kita akhiri berapa jam dah kita? Dah habis 47 minit. Alright. Kita akhiri podcast kita hari ini dengan Jangan lupa beli buku Hikayat Berita Pakai di Shopee. Follow dan subscribe di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Terima kasih. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.